pada pagi ini, dan seperti yang kita janjikan sebentar tadi, kita akan bersama dalam sesi wawancara kita mengenai dengan larian Hari Olimpik 2023 ni. Ya, larian Hari Olimpik 2023 diadakan bersempena dengan Hari Olimpik Sedunia yang lazimnya disambut pada 23 hari bulan Jun. Namun bilakah larian Hari Olimpik ini akan diadakan, akan kita ketahui bersama dengan tetamu-tetamu kita yang sudah kita jemput ke studio. Kita bersama dengan Tuan Meja Besara Muhammad Talib bin Haji Muhammad Tahir, Penolong Setiausaha Agong Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Puan. Selamat datang ke Rampai Pagi. Selamat datang. Baik, bersama dengan beliau adalah Pengiran Siti Amal Jariah binti Pengiran Haji Mat Jenin, perwakilan wanita Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Membawa aura yang kuatlah hari ini insyaAllah untuk seperti larian. atlet Olimpik juga. Pastinya mendapatkan aura dan semangat mengenai juga dengan tajuk kita pada pagi ini mengenai dengan larian Hari Olimpik 2023. Jadi sebagai mukadimah pembukaan mengenai dengan larian Hari Olimpik ini, bilakah ianya akan diadakan, di manakah ianya akan diadakan dan sebagainya, kita tanyakan kepada Pengiran Siti Amal Jariah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua yang berada di studio dan juga yang berada di luar sana. Sudah dimention tadi 23 hari bulan Jun adalah Hari Olimpik Sedunia. Yang mana kita meraihkan 23 hari bulan Jun ini pada setiap tahun. Setiap tahun, setiap negara akan mengadakan pelbagai aktiviti sukan, pelbagai aktiviti fizikal yang boleh untuk meraihkanlah hari-hari Olimpik Sedunia ni. Kiranya kenapa ia diraihkan? Sebab kita ni kan mengingatkan semula cerita 23 hari bulan Jun tahun 1894 yang mana bermulanya sukan Olimpik moden yang kita ni selalu sambut setiap 4 tahun sekali, dan insya-Allah Olympic Games akan berlangsung pada tahun hadapan di negara Perancis. Orang Brunei France, di France insya-Allah. So semua ni kan kenapa kita ni kan meraihkan Hari Olimpik, kenapa mesti terjadinya Hari Olimpik, sebab kita ni percaya sebagai seorang manusia sukan itu adalah penting, dan Olympic values, nilai-nilai yang terdapat dari Olimpik ini ialah tiga perkara penting, iaitu mengenai dengan kecemerlangan, the excellence, dan kedua persahabatan yang kita ni dapat melalui bersukan. Dari kita ni kenal, kita ni menjadi kenal, daripada kenal dan rapatnya orang menjadi rapat. Dan nilai ketiga ialah respect, hormat menghormati. Ini penting. Bukan saja kita ni hormat dengan mereka yang tua daripada kita ni, tetapi juga yang sama umur dan yang muda dari kita ni, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira agama dan bangsa seseorang itu. Jadinya dengan Olimpik, dengan Hari Olimpik, semua akan gather together. Kita ni meraihkan secara beramai-ramai. Ini pentingnya kita ni meraihkan Hari Olimpik setiap tahun. Untuk larian Hari Olimpik 2023, negara Brunei Darussalam pun akan menyambutlah larian Hari Olimpik di negara Brunei Darussalam. InsyaAllah dengan kerjasama di antara kami Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam yang selalu disebut BDNOC, dan juga Jabatan Belia dan Sukan JBS di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. InsyaAllah bekerjasama untuk memastikan kelancaran larian ini, dan juga bagi sama-sama menyemarakkanlah larian Hari Olimpik yang akan berlangsung InsyaAllah pada minggu hadapan, hari Ahad, iaitu 25 hari bulan Jun 2023 di Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddin, yang selalu juga kita ni panggil Taman Suas, dan bermula seawal 6 pagi tu, insyaAllah 6 ke 6.15 pagi. Baik, mungkin
tidak keberatan, ya. Kita mengharapkan juga mungkin Puan Penyiaran sendiri dapat menjelaskan mengenai dengan kategorinya pula. Kategori. Ini penting juga, ya, untuk kita diketahui. Silakan. Okey. Bagi larian Hari Olimpik 2023 ni, kita ni membukakan sebanyak 7 buah kategori. Banyak ni Tuan, Puan. Kategori pertama ialah 1.8 km dan dibukakan kepada mereka yang berkeperluan khas. Kategori kedua pula ialah bagi 1.8 km bagi kanak-kanak lelaki yang berusia kurang daripada 12 tahun. Manakala kategori ketiga pula ialah 1.8 km bagi kanak-kanak perempuan yang berumur kurang daripada 12 tahun. Kategori 4 dan 5 ia untuk veteran, ya, lebih daripada 60 tahun umur diorang ke atas. Jadinya untuk lelaki, veteran lelaki 3 km, kategori keempat. Kategori kelima, veteran perempuan 3 km. Dan last sekali dan terakhirnya ialah kategori 6 dan 7. Ini kategori terbuka yang paling orang famous, orang kata ni banyak penyertaan diterima, iaitu kategori ke-6, 5 km terbuka bagi lelaki dan 5 km terbuka bagi perempuan. Alhamdulillah banyak penyertaan Tuan. Ya, amat menakjubkan sekali sebenarnya kerana jarang-jarang terdapat 7 buah kategori dan di sini menampakkan inklusiviti di dalam bersukan. Kepentingan untuk semua jenis warga dan penduduk di negara Brunei Darussalam ini tidak kira berkeperluan khas ataupun pelbagai lapisan umur untuk mengikuti bersukan. Dan itulah yang dapat kita dapati menerusi Hari Olimpik, larian Hari Olimpik yang akan diadakan pada 25 hari bulan Jun pada hari Ahad depan ini. Seterusnya mengenai dengan pendaftaran larian dan juga pengambilan baju. Silakan Puan. Alhamdulillah, sebenarnya pendaftaran hari larian telah dibuat pada awal bulan ini. Dan alhamdulillah tanpa disangka-sangka target sasaran BDNOC sebenarnya ialah sebanyak 1,000 penyertaan. Dan dalam masa 3 hari pendaftaran, kami telah menerima sebanyak lebih dari 1,680 penyertaan. Dan saya ingin mengambil kesempatan inilah kepada mereka yang telah mendaftar di larian Hari Olimpik 2023 ini, bahawa pengambilan baju edisi khas, baju T edisi khas larian ini insya-Allah akan berlangsung pada minggu hadapan, bermula hari Khamis 22 hari bulan Jun 2023 sehingga hari Sabtu 24 hari bulan Jun 2023. Ia dibahagi kepada 2 sesi, iaitu sesi pagi dari 8.30 pagi sehingga ke 11.30 pagi, manakala sesi petang pula dari pukul 2 hingga 4 petang, insya-Allah. Jadinya saya ingatkan lagi sekali bahawa pengambilan baju T ini kepada peserta-peserta larian pada hari Khamis sehingga hari Sabtu 22 hari bulan sehingga 24 hari bulan Jun 2023. Pada minggu depan seperti yang dipaparkan di skrin dan juga kaca TV, di manakah boleh diambil di bilik nombor 7 Stadium Negara Hassanal Bolkiah di tarikh dan jam yang telah pun ditetapkan 22 hingga 24 hari bulan Jun. Sebelum Auda mengikuti lariannya pada 25 hari bulan Jun dan telah pun ditetapkan masa yang tertentu. Jadi di sini sebenarnya boleh dilihatkan sendiri, ya Puan, iaitu baju bagi larian Olimpik Day Run ini. Jadi di sini bersama saya ini adalah saiz S. Saiz S. Dan sini Auda boleh lihat sendiri di depan, Together for a Peaceful World. Adakah ini temanya? Ini adalah moto untuk larian pada tahun ini, kerana kita ni percaya sebenarnya dengan apa yang berlaku di luar sana, sukan itu akan memastikan setiap orang gather together dalam memastikan the peaceful harmoni, dunia yang kira harmoni. Dan itulah yang diperlihatkan dan kita dapat lihat sendiri menerusi baju yang telah pun dihasilkan untuk larian Olympic Day Run 2023. Jadi bagi peserta-peserta larian bolehlah mengambil baju ini di tempat yang telah pun dikongsikan sebentar tadi.
Dan ini di belakang Olimpik Dairan 2023. Dan di sini diadakan lencana Brunei Darussalam National Olympic Council. Baik, warnanya pun cantik sekali sebetulnya. Warna kelabu. Interesting, kata orang. Warna kegemaran. Ya, warna kegemaran. Baik, dan Auda, tadi kita bersama dengan tetamu kita, iaitu bersama dengan Puan Pangeran Siti Amal Jariah binti Pangeran Haji Mat Jenin, merupakan perwakilan wanita Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam. Dan berikutnya, kita beralih bersama dengan Tuan Meja Bersara Muhammad Talib bin Haji Muhammad Tahir. Merupakan sekali lagi kita perkenalkan tetamu kita, iaitu Penolong Setiausaha Agung Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam. Baik, kita ingin tanyakan routing larian pula. Mungkin Tuan Meja dapat menjelaskan ni mengenai dengan perkara tersebut secara rincinya. Silakan. Ya, terima kasih. Sama. Terdapat 3 laluan yang berbeza bagi 7 kategori ini. Di mana yang pertama ingin saya sampaikan, seperti yang telah disampaikan tadi, bermula dan penamat adalah di Taman Omar Ali Saifuddin. Jadi bagi kategori 1.8 km, iaitu bagi special need ataupun orang berkeperluan khas, dan juga yang berumur 12 tahun ke bawah, bermula daripada Taman Omar Ali Saifuddin, kemudian akan keluar, membelok ke kanan sedikitlah di depan Dewan Bahasa, iaitu Jalan Elizabeth II. Kemudian akan masuk membelok ke kiri, terus ke Jalan Masjid Omar Ali Saifuddin. Kemudian akan masuk ke taman, iaitu melalui laluan utama ke Taman Mahkota Jubilee Emas. Kemudian akan meneruskan larian hingga ke kawasan kawasan utama taman, iaitu sebelum jambatan. Dan akan membelok ke kiri. Ke kiri seterusnya akan meneruskan larian hingga ke ujung Taman Jubilee Emas. Kemudian akan keluar melalui letak kereta dan menuju ke Jalan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Kemudian daripada sana, setelah melintasi Masjid Omar Ali Saifuddin, akan membelok ke kanan. Ke Jalan Elizabeth II. Kemudian dan seterusnya untuk menamatkan larian ke kananlah sedikit untuk masuk ke taman. Itu adalah bagi 1.8 km. Ya, 1.8. Kembali ke Taman Semuda Omar Ali Saifuddin. Ya, baik. Manakala bagi kategori 3 km, iaitu bagi umur 60 tahun ke atas, lelaki dan perempuan, sama juga bermula daripada taman dan akan melalui Jalan Elizabeth II, kemudian akan membelok ke kanan. Iaitu Jalan Stony. Jalan Stony di antara RTV dan juga Balai Polis Bandar Sebegawan. Dan seterusnya akan menyusur keluar ke Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah. Melalui jalan tersebut hingga ke Balai Bomba, kemudian akan membelok ke kiri. Ke kiri untuk masuk ke Taman Mahkota. Kemudian daripada sana akan menghabiskanlah di sepanjang laluan di taman tersebut. Dan di ujung jalan tu akan keluar juga melalui kawasan letak kereta dan menuju ke Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin. Kemudian setelah melintasi Masjid Omar Ali Saifuddin, akan membelok ke kanan juga, iaitu Jalan Elizabeth II, dan seterusnya untuk menamatkan latihan di taman. Ya. Dan berikutnya pula bagi kategori 5 km pula. Okey, bagi kategori 5 km jauh sedikit. Bermula daripada taman juga, kemudian Jalan Elizabeth II, kemudian akan membelok ke kanan. Ke kanan iaitu melalui Jalan Stony hingga ke Jalan Tasik. Ke Jalan Tasik dan seterusnya menuju ke Jalan Sekolah. Jalan Sekolah iaitu di antara Maktab SUAS dan juga Sekolah Menengah Samjak. Kemudian setelah jalan tersebut akan membelok ke kiri untuk melalui Jalan Kumbang Pasang. Dari Jalan Kumbang Pasang akan
menuju terus ke Jalan Haji Basir di antara Sekolah St. Andrews dan juga Pusar Ulak, dan akan membelok ke kanan masuk ke Jalan Raja Isteri Pengen Anak Saleha. Setelah di kawasan hadapan Mahkamah Besar ada satu tempat turning point ataupun untuk pusing balik. Pusing balik untuk menuju ke Bandar Sipgawan. Jadi sebelum Balai Bomba akan membelok ke kanan untuk masuk ke taman. Setelah itu akan melalui seterusnya di jalan taman hingga ke ujung jalan taman tersebut dan ke bahagian letak kereta untuk menuju ke Jalan Sultan Omar Ali. Kemudian melintasi masjid, kemudian akan membelok ke kanan. Membelok ke kanan iaitu Jalan Elizabeth II dan seterusnya untuk menamatkan larian di Taman Semuda Omar Ali Saifuddin. Jadi demikianlah tadi jalan-jalan yang akan dilalui pada peserta semasa larian tersebut. Adakah akan disediakan stesen-stesen untuk minuman ataupun adakah para peserta dinasihatkan untuk membawa minuman sendiri? Jadi setiap laluan itu akan disediakan juga water point. Water point lah bagi peserta-peserta lah. Untuk mengambil minum. Jadi peserta tidak payah membawa sendiri. Akan diadakan poin-poinnya di mana akan diberikan minuman. Betul. Untuk hidrasi. Baik. Dan untuk seterusnya. Ya, tadi telah pun dikongsikan larian, peta-peta larian bagi kategori 7 kategori dan 3 laluan. Laluan 1.8, laluan 3 km dan juga 5 km. Seterusnya Puan mengenai dengan baju, bib, sertifikat dan juga aktiviti yang akan diadakan selain daripada larian 7 kategori tersebut. Seperti yang dilihatkan tadi baju itu sebab bagi setiap pendaftaran peserta larian ini yang baju Puan lihatkan kepada publik tadi itu free tu secara percuma tu. Secara percuma. Dan juga bagi setiap penyertaan itu bukan sahaja baju, mereka juga akan diberikan sijil yang pada masa ini kita lihat ya special lah sijil ini sebab sijil ini akan ditandatangani sendiri oleh Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam iaitu Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah sendiri. Jadinya di hati saya special lah sedikit sijilannya kalau siapa mendapatkannya beruntung. Begitu. Dan bagi juga selepas itu dengan adanya baju ini sekarang bib akan dibagi tu bib ini ia mempunyai warna-warna tersendiri untuk kategori-kategori yang diberikan berbeza yang berbeza. Kalau dilihat bib pertama ia warnanya warna biru. Warna biru. Light blue ni orang Brunei warna ni adalah untuk 1.8 km berkeperluan khas. Warna kedua ialah warna kuning bib ni adalah untuk kategori kedua tadi yang kanak-kanak lelaki di bawah umur 12 tahun. Manakala warna light pink adalah bib yang akan digunakan bagi kategori ketiga yang ada pada masa ini dipaparkan di skrin TV anda. Bagi kategori keempat pula warna hijau. Warna hijau ini ialah untuk kategori 3 km veteran dan seterusnya ialah warna orange. Warna orange untuk 3 km veteran perempuan. Seterusnya pula warna merah, kuat ni merahnya, insyaAllah untuk terbuka lelaki. Dan manakala warna maroon yang akhiran ni purple adalah untuk kategori 5 km. Dan pada hari tersebut juga selepas menerima bib ni akan ada cabutan bertuah insyaAllah dibuat. Jadinya kami memanggil semua peserta dan keluarga-keluarga untuk datang pada hari
Ahad yang akan datangan ya semasa larian, kerana cabutan bertuah ni insya-Allah akan diberikan kepada mereka yang bertuah. Dan akhir sekalinya pingat jua akan diberikan kepada peserta larian, 10 peserta larian terbaik di setiap kategori insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Demikian tadi ada banyak informasi yang kita ni perolehi daripada penjelasan-penjelasan oleh Yang Mulia Puan Pangeran Siti Amal Jariah binti Pangeran Haji Mat Jenil merupakan perwakilan wanita Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam. Rampai pagi mengucapkan menjunjung kasih kepada Pangeran ya, di atas penjelasannya, dan juga bersama dengan tetamu kita yang kedua bersama dengan Meja Bersara Muhammad Talib bin Haji Muhammad Tahir merupakan penolong Setiausaha Agung Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam. Ucapkan jutaan terima kasih Tuan Meja Bersara ya dengan perkongsian dan informasi yang sangat berguna ini. Ya, dan sama-sama kita ni kesuntukan waktu dan juga masa sebetulnya ya. Ya, dan kita harapkan semoga larian Hari Olimpik 2023 ini akan berjalan dengan lancar dan akan mencapai objektif yang telah pun disasarkan. Terima kasih dan menjunjung kasih sekali lagi, dan insya-Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.